Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, kita berjumpa lagi kelas melalui online, dan hari ini kita sambung tadabbur surah Ibrahim. Kita sampai ayat yang ke-7 InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-8 Jadi sebelum kita sambung, kita review, tengok apa antara pengajaran daripada ayat yang lepas. Dalam ayat lepas, setelah Allah bagi tahu kisah Nabi Musa AS, pertamanya kepada Nabi Muhammad sebagai pengajaran, sebagai hiburan, sebagai panduan dalam kerja dakwah Nabi yang sangat berat dan sangat mencabar. Kalau tidak ada panduan daripada kisah-kisah dahulu, kalau tidak ada pengajaran daripada cerita-cerita yang dahulu, mungkin Nabi terlalu berat bagi Nabi kita SAW untuk menyampaikan Islam dan menghadapi ujian dan cabaran yang begitu besar dan berat. Jadi setelah diberitahu kisah Nabi Musa AS, dan juga Allah nak nenangkan hati Nabi bahawa semua musuh-musuh Islam akhirnya akan binasa, dan semua para rasul dan mereka yang berdakwah dan menegakkan kebenaran pasti akan berjaya dan selamat. Sebagaimana Musa selamat daripada kezaliman Firaun dan bala tenteranya, dan juga Firaun hancur ataupun binasa dengan semua pengikut dan bala tenteranya. Jadi itu sunnatullah. Dan bila Nabi dengar kisah para Nabi dahulu, semua yang menentang Nabi dikalahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dan semua para Nabi dan para Rasul yang berjuang untuk menegakkan Islam semua dimenangkan oleh Allah. Maka itu memberi motivasi dan moral, sokongan moral kepada Nabi SAW untuk terus berdakwah dan supaya tidak berputus asa. Dan ayat yang last daripada kelas yang lepas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini satu kaedah yang sangat besar dan penting dalam kehidupan setiap orang yang mengaku beriman. Apa kaedahnya? Iaitu semua orang nak cari kebaikan, semua orang nak kebaikan yang semakin bertambah, maka Allah bagi kaedah. Pertama, Allah bagi tahu kebaikan yang sebenarnya ialah kebaikan yang di sisi Allah. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Yang di sisi Allah adalah terbaik bagi orang yang al-abrar, orang yang suka berbuat baik. Sebab tu yang Allah tawarkan kepada Nabi ialah akhirat. Walal akhiratun laka khairul laka minal ula. Pastilah akhirat itu lebih baik bagi engkau, wahai Muhammad, daripada dunia. Jadi Allah tak akan bagi benda yang murah, benda yang simple, benda yang sementara kepada orang yang hebat, kepada orang yang beriman. Kalau selagi kita beriman, selagi banyak pengorbanan kita untuk agama Allah, maka nilai hadiah yang Allah akan bagi adalah lagi mahal dan lagi terbaik. Jadi salah satu kaedah untuk mendapat kebaikan di sisi Allah ialah dengan kita bersyukur kepada Allah, dengan kita mentaatinya. Allah kata, la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, kamu taat, kamu beramal soleh, maka hasilnya ialah la azidannakum. Allah guna perkataan taukid. Pertama lam. Lam tu harfu taukid, penegasan. Yang kedua, taukid kedua, nun syaddah ataupun nun bersabdu, la azidannakum. Bila kita baca ataupun kita belajar tajwid, jumpa nun bersabdu, kita akan dengar dua harakah. Tapi maksudnya ramai yang tak faham.
Sebenar bila Nuh bersabdu tu maksud dia ialah Allah nak tegaskan bahawa yang Allah janji itu, yang Allah nak bagi itu adalah betul-betul pasti akan berlaku. Jadi maksud dia, sekiranya kamu taat, sekiranya kamu bersyukur, demi Allah, pasti sesungguhnya aku akan tambah. Jadi kaedah ni cukup jelas. Siapa yang nak rezeki dia bertambah, kesihatannya bertambah, kebaikannya bertambah, Allah tak kata bekerja keras. Allah tak kata buat OT, overtime. Allah tak kata bekerja siang dan malam. Tapi Allah kata bersyukur. Bila bersyukur tu termasuk umum. Sebagaimana yang kita belajar, makna syukur ialah beramal ataupun beribadat. Dan semua yang Allah suka dan semua yang Allah cinta, itu adalah amal soleh, itu adalah ibadat. Jadi buatlah amal soleh sebanyak yang mungkin, maka insya-Allah Allah janji rezeki kita, kebaikan kita akan semakin bertambah. Dan sebaliknya, sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku pasti keras. Juga Allah guna huruf taukid, huruf penegasan. Satu inna, sesungguhnya. Yang kedua lam, lasyadid. Sesungguhnya azab aku sangat keras, sangat pedih. Bagi siapa ni? Orang yang kufur. Jadi manusia ni dicipta oleh Allah untuk Allah melihat dua keadaan saja. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Insan, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Aku tunjuk jalan kepada manusia, jalan kebaikan dan jalan keburukan untuk melihat hasilnya. Imma syakir, sama ada manusia bersyukur, wa imma kafur, ataupun kufur. Jadi dua aja, tidak ada yang ketiga. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur, dia beramal soleh, ataupun lawan syukur, dia kufur, dia tidak beramal soleh. Kadang-kadang dia bukan buat maksiat, tapi dia tak beramal soleh, maka itu juga termasuk kategori orang yang kufur. Jadi bila nak kufur kepada Allah, bila nak ingkar perintah Allah, ingatlah ancaman Allah. Sesungguhnya azab Allah sangat keras. Ya Allah sebut dalam surah An-Nisa, falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Antara bentuk azab yang keras yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ialah apabila kulit-kulit orang yang tak beriman, orang yang kufur dibakar dalam neraka, dan setelah masak, setelah hangus, baddalnahum juludan ghairaha. Kami tukar kulit-kulit yang baru. Kami tukar kulit-kulit yang baru. Untuk apa ni? Liyazuqul azab, supaya mereka betul-betul rasa azab. Dan dalam surah Al-Humazah, Allah kata narullahil muqadah. Siapa yang mengumpat, siapa yang mencela, siapa yang kumpul harta kerana cinta ke dunia dan kedekut, maka Allah kata layun bazanna fil hutamah. Mereka itu pasti akan dicampak dalam neraka hutamah. Apa ciri-ciri hutamah? Hutamah ialah narullahil muqadah. Api Allah. Allah sandarkan api itu kepada Allah. Mana ini bukan api yang dinyalakan oleh manusia. Bila dinyalakan oleh Tuhan yang Maha Hebat, maka api itu lagi panas dan lagi pedih. Kemudian Allah beritahu narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Yang bila api itu membakar, dia akan membakar sampai ke dalam afidah, hati. Ini antara ciri-ciri azabun syadid. Siapa yang kufur, siapa yang tak beramal soleh, akan diberi dengan azab yang pedih. Antaranya apa dia? Api itu akan membakar badannya sehingga daripada kaki, daripada kulit, kemudian menembusi tulang, kemudian daging, kemudian sampai ke hati. Bila dah sampai ke hati, dia akan mati, maka Allah pun akan tukar kulit dan bodi yang baru. Itulah antara bentuk azab yang pedih yang Allah sediakan untuk orang yang kufur kepada Allah. Itu sampai situ. Jadi pengajaran daripada ayat ni ialah siapa nak rezeki bertambah, semakin mentaati Allah. Dan kalau dia kufur kepada Allah, rezeki bertambah. Sebenarnya rezeki itu bukan rezeki, tapi sebenarnya itu adalah sebagai istidraj. Semakin dia kufur, semakin rezekinya bertambah, duitnya bertambah, pangkatnya naik. Sebenarnya itu bukan rezeki. Itu adalah Allah nak umpan dia supaya dia semakin jauh kepada Allah. Sebab itulah yang dia nak. Dia bukan nak redha Allah, tapi dia nak nikmat dunia. Maka Allah bagi. Jadi bila dapat rezeki banyak, tengok buat maksiat ke tak. Kalau buat maksiat, istidraj. Kalau dia dalam ketaatan, rezeki bertambah, makna hasil daripada
dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala, dan telah berkata Musa telah berkata kepada kaum dia. Ini kesenyambungan dengan ayat yang lepas, iaitu Allah bagi kaedah, kalau bersyukur Allah tambah, kalau kufur azab yang pedih. Jadi Musa pun sampaikan mesej daripada Allah kepada kaum dia. Itulah tugas para nabi, iaitu hanya menyampaikan risalah daripada Allah, bukan mereka-reka. Jadi kata Musa, in takfuru, sekiranya takfuru engkau kamu ingkar. Kafara ni mana ingkar. Kafar mana dia ingkar, tapi asal perkataan kafar ialah tutup. Jadi manusia ni fitrah dia semula jadi bersih, suci, mentauhidkan Allah. Bila dia mengingkari Allah, seolah fitrah dia kafara, telah tertutup. Jadi kafara maknanya dia tertutup. Sekiranya kamu ingkar terhadap nikmat Allah, antum di sini adalah penegasan, taukid. Di sini dah ada ni. Wow, dah menunjukkan kamu ramai. Kemudian Allah tegaskan lagi, Musa tegaskan lagi, sekiranya kamu ni, iaitu Bani Israel, ingkar, kufur kepada nikmat Allah. Dan bukan setakat kamu saja, waman fil ardi, dan siapa yang di bumi. Berapa ramai ni yang kufur? Bukan Bani Israel saja. Musa kata kalau kamu Bani Israel dan semua yang ada di bumi, jami'an, kesemuanya. Apa jadi dengan Allah? Semua manusia daripada Adam sampai kiamat semua lawan Tuhan. Agak-agak apa jadi pada Allah? Allah kata fa innallah, maka sesungguhnya Allah la ghaniyun, pasti maha kaya. Hamidun, maha terpuji. Apa maksud ayat ni? Jadi Allah kata, Musa kata pada kaum dia, kalau kamu semuanya ada 10,000, semua lawan Tuhan. Bahkan bukan kamu saja, semua yang di atas muka bumi ni, katalah ada 10 bilion, semua lawan Tuhan. Maka kata Musa, Allah tu maha kaya. Maksudnya ialah, yang Allah sikit pun tak rugi, tapi sebenarnya yang rugi ialah orang yang kufur. Jadi di sini Allah nak bagi tahu melalui lisan Nabi Musa AS, siapa yang kufur, siapa yang lawan Tuhan, siapa yang buat maksiat, dia sendiri akan menanggungnya. Ini kefahaman. Bila ditanya, orang akan jawab macam tu. Bila kamu buat dosa, siapa yang tangguh? Dia akan jawab dia. Tapi masa dia buat dosa, dia tak rasa dia akan tangguh dosa tu. Contoh dia mencuri kan. Dia mencuri, dia rasa dia akan menanggung akibatnya orang yang kena curi itu. Orang yang kena rompak. Dia tak rasa sebenarnya rompakan itu adalah dosanya dia akan tanggung. Allah kata apa? Wa man kafar, dalam surah Ar-Rum, wa man kafar, siapa yang kufur, fa alaihi kufru, ke atasnya dosa kufur. Jadi kalau kita tengok orang yang tumbuk diri sendiri, kalau kita tengok orang tumbuk diri sendiri, kita kata apa? Ataupun dia hatuk kepala dekat dinding,
Kita kata apa? Gila kan? Tapi bila kita tengok orang buat dosa, kita tak kata gila. Tama-tama orang tu orang yang berilmu, orang yang berpangkat, orang kaya. Contohlah dia tak solat, dia buka aurat. Kita tak kata dia gila. Tapi bila tengok orang hatuk kepala ke dinding, kita kata gila. Kenapa? Sebab dia merosakkan diri sendiri. Orang ni dah tak waras. Sebenarnya, yang hatuk kepala di dinding dengan orang yang buat dosa tu lagi teruk. Sebab apa? Sebab dosa yang dia buat tu dia tak rasa pun dosa, dan dia tak rasa pun dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Tapi yang hatuk kepala ke dinding, dia tahu dia sedang menzalimi diri sendiri, dan orang tengok pun orang perasan, dan orang akan selamatkan dia. Tapi yang buat dosa ni tak ramai yang tak perasan dia sedang menzalimi diri sendiri, dan ramai yang tak menegurnya. Sebab dia rasa okey je, sihat walafiat, dan semakin kaya pula walaupun buat maksiat. Jadi Allah nak bagi tahu siapa yang kufur, ingatlah Tuhan sedikit pun tak terjejas, kebesaran Allah, kekayaan Allah. Bahkan kalau semua langit runtuh pun Allah tak ada masalah. Jadi ingat, siapa yang kufur, siapa yang buat maksiat, sebenarnya dia sedang menzalimi diri sendiri, dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Okey? Ini nasihat, peringatan daripada Nabi. Sebenarnya kalau kita orang beriman, ini yang patut kita sampaikan kepada semua manusia. Tugas Nabi adalah memperingatkan kaumnya yang melakukan dosa, dan tugas kita ialah ikut apa yang Nabi buat. Nabi kata balighu anni walau ayah. Jadi bila tengok saudara mara, apatah lagi keluarga kita buat maksiat, maka kita peringatkan. Kalau kamu kufur, kamu tidak bersyukur, maka kamu akan menanggung rugi. Bukan Allah yang rugi, tak ada siapa yang rugi, melainkan diri sendiri. Apa dia kerugian? Apa kerugian orang yang kufur ni? Siapa yang kufur, maka dia akan menanggung kekufurannya. Apa kerugian dia? Pertama, hidupnya sempit. Siapa yang kufur ataupun tidak bersyukur kepada Allah, kerugian pertama, kehidupan ma'isyatan dongka. Allah sebut dalam surah Taha, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang kufur, siapa yang berpaling daripada mentaati aku, maka pastilah kehidupannya sempit. Sempit apa ni? Bukan harta, bukan rumah, bukan kenderaan, tapi sempit jiwa. Jiwanya tak akan tenang. Yang kedua, kerugian yang kedua, nikmatnya tidak akan bertambah. Nikmat tidak bertambah. Nikmat apa ni? Nikmat apa sajalah. Kadang-kadang kesihatan, kadang-kadang harta, kadang-kadang keluarga yang soleh, dia tak akan bertambah. Sebab Allah dah sebut sebelum ni, ayat 8, ayat 7, siapa yang bersyukur, aku tambah. Maknanya kalau kufur, aku tak tambah. Jadi kerugian kedua orang yang kufur ialah adamu ziyadati nikmat. Nikmat tak akan bertambah. Kalau nampak bertambah, sebenarnya itu bukan nikmat. Itu adalah bala ataupun musibah yang menjauhkannya daripada Allah. Yang ketiga, akibat yang ketiga kepada orang yang kufur nikmat ataupun tidak bersyukur ialah dalam ayat sebelum ni. Apa dia? Allah kata, wala in kafartum inna azabi syadid, azabun syadid. Di akhirat dia akan dapat azab yang pedih. Jadi dua di dunia, ini dua ni kat dunia. Ini dua ni di dunia. Satu ni akhirat. Jadi fikir, bukan fikir 10 kali, fikir 100 kali.
Bila nak lawan Tuhan, bila nak buat maksiat, fikirlah 100 kali akibatnya. Satu, hidupnya tak akan tenang, hidupnya sempit walaupun duit banyak. Yang kedua, nikmatnya tak akan bertambah kecuali semakin menjauhkannya daripada Allah. Dan lagi teruk ialah di akhirat besok dia akan dimasuk dalam azab yang pedih. Okey. Boleh di sini juga Allah sebut la ghaniyyun hamid. Tadaburnya, kenapa bila sebut ghani ada hamidun? Bila sebut maha kaya ada maha terpuji. Biasa kita jumpa ayat Quran di hujung tu Allah kembarkan dua namanya ataupun dua sifatnya. Sami'un alim, ghafurur rahim. Sami'un basir. Di sini ghaniyun hamid. Biasa kalau selepas kaya ada hamidun. Kenapa? Sebabnya Allah nak beritahu Tuhan ni berbeza. Bila Tuhan maha kaya, sangat berbeza dengan manusia yang kaya. Apa perbezaannya? Manusia kalau kaya, kebiasaannya orang suka ke orang tak suka? Kebiasaannya. Manusia bila kaya, kebiasaannya orang suka ataupun orang tak suka? Biasanya orang tak suka. Orang miskin tak suka sebab orang kaya biasanya kedekut. Biasanya sombong. Kalau suka pun kerana ada kepentingan diri, membodek. Jadi secara umumnya, manusia bila kaya, orang tak suka. Orang tak puji. Kalau puji pun ada tujuan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Alaq kan. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu layatgha, pasti akan melampau. Bila tu? Ar-ra'ahu istaghna. Bila dilihat dirinya serba kaya, serba cukup. Dia mula sombong, dia tak bantu orang miskin, dia tak peduli perintah Allah. Jadi biasa manusia kalau kaya, orang tak suka, orang tak puji. Kecuali kerana ada kepentingan. Tapi Allah nak begitu, Allah ni bila kaya, berbeza dengan manusia. Allah bila kaya, terpuji. Kenapa terpuji? Sebab Allah bagi pada semua makhluknya, yang menentangnya, yang kufur padanya, yang sembah berhala, semua Allah bagi cahaya matahari, semua Allah bagi cahaya bulan, semua Allah bagi hujan, semua Allah bagi kesihatan, semua Allah bagi. Jadi Allah nak tak nak orang mesti puji dia. Berapa banyak di negara kafir yang kaya, yang mewah. Berapa banyak di negara kafir tanahnya subur, tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan lebat, buah-buahannya mewah. Banyak. Sekarang kita datang, kita makan daging-daging kambing tu. Tahu tak banyak daripada mana? Daripada New Zealand, negara kafir. Buah-buahan banyak daripada negara kafir. Pakaian-pakaian, kereta import daripada negara kafir. Siapa yang bagi? Allah. Sebab tu Allah bila kaya, dia terpuji. Okey? Itu beza. Kaya Allah dengan kaya manusia. Okey. Di sini juga saya nak sentuh. Sebelum ayat ni, sebelum ayat 8, Allah kata sekiranya kamu syukur, aku tambah. Sekiranya kamu kufur, aku akan beri azab yang pedih. Jadi sekarang dua keadaan je manusia. Kalau tidak syukur, kufur. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Baqarah. Apa maksud ayat ni? Allah kata fazkuruni, wahai manusia, wahai orang beriman, ingatlah pada aku. Maksud ingat ialah taat pada perintahku dan termasuk juga bersyukur. Maka hasilnya pada bila kita sentiasa taat dan ingat pada Allah, hasilnya ialah sangat lumayan. Iaitu azkurkum. Allah kata aku ingat pada kamu. Apa lagi nikmat yang lebih besar? Tuhan yang faham, maha penyayang, Tuhan yang Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, ingat pada kita, hamba yang sangat dhaif dan hamba yang sangat banyak dosa. Kita akan menjadi manusia yang hebat bila Tuhan yang maha hebat ingat pada kita. Jadi kalau nak kita jadi orang hebat, pastikan Allah sentiasa ingat pada kita. Caranya ialah sentiasa ingat dan taat pada perintah Allah. Kemudian Allah perintah lagi, washkuruli,
dan bersyukurlah padaku, iaitu beramal solehlah, taatlah kepadaku. Dan lawan dia, wala takfurun, jangan kamu ingkar, jangan kamu kufur. Okey, ini perintah Allah. Wajib bersyukur dan haram kita kufur. Dua aja, tidak ada ketiga. Tak ada orang kata, saya ustaz mazhab yang ketiga. Saya syukur pun tak, kufur pun tak. Saya tengah-tengah. Tak ada. Dua aja. Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Jadi kalau kita tak bersyukur, tak beramal soleh, kita masuk kumpulan orang yang kufur. Bila masuk kumpulan orang yang kufur, ingat ni, balasan tiga ni. Kehidupan yang sempit, jiwa tak tenang, nikmat tak bertambah. Dan di akhirat, azab yang pedih. Okey. Antara kufur dengan syukur ni, yang mana lebih ramai? Antara manusia yang bersyukur dengan manusia yang kufur kepada Allah. Yang mana lebih ramai? Dah sampai dah soalan? Belum? Oh, slow ah. Patut Ana dah tulis kat sini, tengok baru kat sana baru bangun daripada sini. Okey, soalan? Belum ah? Oh. Oh, susah nak berinteraksi. Okey, tak apalah, dah lambat sangat saya jawab. Ha? Lagi ramai ya? Kufur. Okey, ramai tu berapa peratus? Ha? Allah kata bersyukur, jangan kufur. Tapi akhirnya natijahnya apa dah? Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Akhirnya natijahnya apa? Allah kata wa qalilun, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sikit saja. Bahkan dalam ayat lain Allah kata wa qalilun ma tashkurun. Satu ayat lain Allah kata wa qalilun ma tashkurun. Jadi beza dua ayat ni ya. Beza. Kalau qalilun wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Mana katalah ada 1000 orang, yang bersyukur seorang. Yang kufur 999. Ini nisbah betapa sedikitnya orang yang bersyukur, iaitu Allah kata sedikit sekali hamba-Ku bersyukur. Berapa ramai? Daripada 1000, seorang. Semoga kita masuk dalam seorang yang daripada 1000 ni. Dan yang kufur bakinya 999. Itu bilangan orang. Kemudian yang ni lain pula. Allah kata allazi ja'alakumus sam'a wal absar wa qalilum ma tashkurun. Allah mencipta telinga, Allah mencipta mata, Allah menciptakan hati, tapi akhirnya sedikit apa yang kamu syukur. Ini beza. Yang ni orang. Kalau 1000, seorang syukur. Yang bawah ni pula, dalam seorang yang bersyukur tu, katalah seorang ni ada 100 nikmat. Yang dia bersyukur pula, berapa nikmat je? Mungkin 10 nikmat saja. Syukur. Kemudian 90 nikmat kufur. Boleh faham?
Dia kalau ni lagi lambat faham ni sebab nak sampai pun lambat. Boleh faham beza dua ayat ni. Satu, Allah nak beritahu dalam ramai-ramai manusia, kalau 1000 seorang dia syukur. Yang bawah pula, wa qalilan ma tashkurun. Allah nak beritahu dalam seorang daripada 1000 tu, yang seorang bersyukur, katalah seorang ni ada 100 nikmat pada dia seorang. Tapi bukan semua 100 nikmat dia bersyukur. Dia mungkin hanya bersyukur 10 nikmat je. 90 lagi dia tak mampu nak bersyukur. Nikmat masa, nikmat sihat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat anak, nikmat kereta, nikmat udara, nikmat makanan. Banyak nikmat. Tapi yang dia syukur mungkin 10 sahaja. Okey? Boleh Okey. Yang ketiga. Tadi saya tanya, berapa ramai yang bersyukur? Mana yang lebih ramai? Syukur ke kufur? Jawapan dia, yang lebih ramai kufur. Soalan kedua, yang syukur pula tu berapa peratus? 1 daripada 1000. Kemudian daripada seorang tu pula, bukan dia syukur kepada semua nikmat, tapi sebahagian. Yang ketiga pula, apa yang menyebabkan manusia tak bersyukur? Apa punca ramai yang manusia tak bersyukur ni? Kita nak tahu sebab dia supaya kita dapat elakkan dan kita tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur kepada Allah. Salah satu sebabnya ialah sebab tertipu dengan dunia dan syaitan. Sebab tertipu dengan dunia dan syaitan. Cuba buka surah Fatir ayat yang kelima. Surah Fatir ayat yang kelima. Surah Fatir ayat yang kelima. Allah kata apa? Ya ayuhan nasu, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum billahi fala taghurrannakum tak sebelum tu hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Surah Fatir ayat 5 kan? Okey. Apa maksud ni? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Sekarang Allah cakap bukan khusus kepada orang beriman sebab yang tertipu dengan dunia ni orang beriman pun tertipu dan orang kafir pun lagi tertipu. Jadi Allah cakap umum, wahai manusia. Inna wa'dallah haqq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Janji Allah adalah benar. Apa dia? Kalau kamu syukur, aku tambah. Tapi ramai tak percaya. Ramai tertipu. Janji Allah benar. Bila melakukan amalan soleh, akan diberi pahala dan syurga. Tapi ramai yang tak percaya ataupun tertipu. Jadi apa yang menipu manusia sampai macam janji Allah tu tak betul? Allah kata, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah al-hayatud dunya. Ini satu yang menipu manusia. Janganlah kehidupan dunia menipu kamu sampai kamu tak percaya pada janji Allah yang benar. Allah kata, taat banyak-banyak aku tambah, tetapi kamu tak percaya. Sebab apa? Sebab tertipu dengan kehidupan dunia. Tamak nak duit, tamak nak pangkat, tamak nak kesenangan hidup, sampai kamu mengabaikan janji Allah di akhirat besok.
Yang kedua, wala yaghurannakum, dan jangan pula menipu daya kamu daripada Allah al-gharur. Yang kedua, syaitan. Al-gharur, syaitan. Ini kehidupan dunia. Jadi bila Allah kata jangan tertipu dengan dua benda ni, makna apa tu? Ramai tertipu dengan dua ni. Kehidupan dunia termasuklah anak, isteri, harta, rumah, pangkat. Kadang-kadang benda simple je, pokok bunga kan. Kadang-kadang dengan pokok bunga habis 1 jam, baca Quran 5 minit, tertipu. Kadang-kadang dengan anak, kadang-kadang dengan cucu. Sayangnya cucu sampai solat lambat. Dan yang kedua, syaitan. Saya nak beritahu, tadi kita dah setujukan berdasarkan daripada Quran, ramai manusia yang kufur dibanding dengan yang syukur. Antara puncanya sebabnya tertipu dengan dua ni, kehidupan dunia dan syaitan. Dan sebenarnya syaitan dah jangka, syaitan bersangka, dia tak yakin pun. Dia kata apa? Kepada Allah, aku akan tipu manusia sehingga hamba engkau sedikit sekali yang bersyukur. Itu jangkaan syaitan. Boleh buka surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Kita tengok apa yang syaitan cakap sebelum dia menipu manusia. Bila Allah sesatkannya, apa syaitan cakap pada depan Allah? Surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Okey, ayat 17. Summa la'atiyan min baini aydihim wa min khalfihim Surah Al-A'raf 16 dan 17. Okey. Cuba tengok maksud dia. Allah kata qala, syaitan berkata, bila syaitan enggan sujud kepada Adam setelah diperintah oleh Allah, maka Allah laknat dia dan Allah halau keluar daripada surga. Maka syaitan jawab balik pada Tuhan. Syaitan kata apa? Qala, dia berkata, fabima aghwaytani, maka dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. Tengok syaitan, dia nak balas dendam. Setelah Allah melaknat dia dan mengeluarkannya daripada syurga, dia mula berdendam dengan manusia. Dia kata apa? Dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, la'aqudanna, dua harfu taukid, lam dengan nun. Pasti sesungguhnya aku akan halang manusia.
Aku akan berada di tengah jalan manusia yang mana ni? Siratal mustaqim, yang nak jalan engkau yang lurus. Ayat ni menunjukkan apa? Syaitan akan kacau manusia habis-habisan. Manusia yang mana? Bukan semua. Syaitan akan kacau manusia yang nak menuju ke jalan yang mustaqim. Siapa yang dah sesat, tak nak cari kebaikan, syaitan tak kacau. Bahkan orang tu memang dah syaitan. Yang syaitan nak kacau, nak jadikan manusia tu adalah syaitan, ialah ni, yang mula nak berubah jadi baik ni. Dan syaitan bersumpah depan siapa ni? Bukan depan hakim. Bukan depan pesuruh jaya mahkamah. Tapi syaitan bersumpah depan Tuhan. Pasti sesungguhnya aku akan halang manusia yang nak jalan kebaikan. Nampak je nak kebaikan, aku akan sekat. Apa caranya? Semua, kata syaitan, semua la'atiyannahum. Pasti aku akan mendatangi manusia yang nak kebaikan ni, min baini aidihim, daripada depan mereka. Wa min khalfihim, dan daripada arah belakang. Wa an aymanihim, dan daripada arah sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan daripada arah sebelah kiri. Apa maksud ni? Syaitan mengatakan, aku akan tipu hamba engkau, wahai Tuhan, daripada semua sudut, depan, belakang, kanan, kiri. Apa maksudnya? Ini kita nak faham ni. Sebab apa? Sebab hasilnya, cuba tengok apa yang syaitan nak sebenar hasilnya. Dia nak tipu sangat manusia ni, dan Allah sampai Allah larang, jangan kamu tertipu dengan syaitan. Apa yang syaitan nak sebenarnya? Yang syaitan nak ialah wala tajidu aksarahum syakirin. Akhirnya syaitan kata kepada Allah, hasil kerja keras aku untuk menghalang hamba engkau daripada dapat hidayat, hasilnya apa? Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka syakirin, syukur kepada Allah. Yang Allah kata sedikit sekali hamba aku bersyukur. Syaitan target yang itulah. Sedikit sekali hamba aku bersyukur, kan? Daripada berapa? 1,000 orang yang bersyukur seorang. 999 kufur. Siapa yang kacau tu? Siapa yang tipu? Syaitan ni. Berjaya tak perancangan syaitan? Ya, berjaya. Dan Allah memang betul. Allah bagi tahu, memang hasilnya sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur, sebagaimana perancangan syaitan. Syaitan sebenar, dia tak yakin dia dapat berjaya menyesatkan hampir semua manusia. Dia tak yakin, dia agak-agak aja. Tapi apa yang dia agak adalah benar. Cuba buka surah Saba. Surah Saba ayat 20. Surah Saba ayat 20. Walaqad saddaqa. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahum fattaba'uhu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Surah Sabah kan? Tengok Allah kata apa? Cuba kita terjemah. Okey? Walaqad, dan pasti sesungguhnya Allah kata saddaqa alaihim iblis. Iblis telah saddaqa, membenarkan. Iblis telah membenarkan. Ke atas siapa?
ke atas manusia. Hum alaihim ni, him balik pada manusia. Iblis telah membenarkan ke atas manusia. Apa yang Iblis benarkan? Apa yang Iblis benarkan? Zannahu. Ni. Zan. Kita tahu kan apa makna zan? Apa makna zan? Sangkaan. Zan. Orang kata husnuzan, su'uzan. Jadi zan, sangkaan. Allah kata Iblis telah membenarkan ke atas manusia sangkaannya. Apa sangkaan Iblis? Dalam ayat ni, surah Al-A'raf. Iblis bersumpah di hadapan Allah, dia akan sesatkan manusia yang nak kebaikan, yang nak jalan yang lurus. Dan dia akan buat berbanyak macam cara. Daripada depan, belakang, kanan, kiri. Dan akhirnya, Iblis sangka apa? Apa yang Iblis sangka? Iaitu dia kata pada Allah, tengoklah nanti engkau akan dapati kebanyakan. Sebahagian besar manusia syakirin akan bersyukur. Makna sikit saja yang akan bersyukur. Engkau akan tengok yang syukur sikit je. Ini sangkaan Iblis. Sangkaan Iblis. Sebab dia bukan Tuhan. Dia tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi dia usaha nak menyesatkan manusia. Dan targetnya apa? Sikit sekali yang bersyukur. Dan sebahagian besar kufur. Maka Allah mengatakan, hasilnya apa? Hasil kerja keras Iblis, makna betul-betul terbukti berlaku sebagaimana yang Iblis sangka dan rancang. Lepas tu Allah kata, wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Iblis tahu Ustaz ayat ni. Iblis tahu. Iblis tahu. Ni. Tengok 3 ayat ni. Satu ayat Allah kata apa? Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Yang kedua, ayat yang Iblis sendiri berkata dan bersumpah depan Allah, dia akan sesatkan hamba-hamba Allah dengan apa cara sekalipun. Hamba yang mana ni? Yang nak siratal mustaqim. Yang khususnya yang nak faham Al-Quran dan nak mengikut ajaran Al-Quran. Dia akan sesatkan dengan berbagai cara, depan, belakang, kanan, kiri. Nanti saya akan sebut cara dia. Dan jangkaan Iblis apa dia? Kebanyakan hasil kerja keras dia menyesatkan manusia, kebanyakannya aku agak akan sebahagian besarnya kufur dan sedikit sekali yang bersyukur. Dan Allah berkata, ini ayat Allah, sedikit sekali hamba-Ku bersyukur. Makna apa tu? Maknanya apa yang zan Iblis tu betul-betul berlaku, betul-betul saddaqah. Okey? Ni tak tahulah, saya tak tahu orang lain, tapi saya bila baca ayat ni rasa gerun dan takut. Ya Allah, begitu sekali usaha Iblis untuk memastikan manusia tidak bersyukur. Bunyi simple aja. Ni dia tak kata kufur dia kata tidak bersyukur. Sedikit sekali hamba engkau yang bersyukur. Makna apa tu? Bila tak bersyukur, kufur lah tu. Bila kufur, habis, terkeluar daripada Islam. Jadi kita takut kufur ni ada dua. Satu kufur yang kecil, kufur nikmat. Tapi kufur nikmat kalau berterusan, dia boleh menjadi kufur yang besar, yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Itulah target Iblis. Jangan main-main. Tidak bersyukur ni bukan benda kecil. Sebab inilah target Iblis. Aku nak kebanyakan hamba engkau tidak bersyukur. Dan memang terbukti berlaku. Okey? Di sini saya nak sebut benda ni penting ni. Sebab apatah lagi dalam situasi kita sekarang, dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, banyak masa kita di rumah. Jadi, sebagaimana Nabi sebutkan, ada dua nikmat yang ramai manusia tertipu. Satu, masa kosong. Sekarang Allah bagi kita masa kosong banyak di rumah. Banyak kita jimat masa, tak payah keluar pergi bekerja, tak payah tunggu habis kerja, tak payah hantar anak ke sekolah, tak payah hantar anak tuition, tak payah hantar anak asrama, tak payah pergi berjalan, tak payah ziarah siapa-siapa lagi. Tak payah pergi masjid pun. Jadi 24 jam masa dekat rumah. Tengok, kita tertipu tak dengan syaitan tu? Dengan nikmat masa.
Yang kedua, dengan nikmat kesihatan. Semua yang duduk kat rumah ni, mana sihat lah tu? Kalau sakit, duduk hospital. Jadi, sihat dan masa kosong di rumah tu, kita menjadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Kita berjaya ditipu oleh syaitan ataupun kita selamat daripada tipu daya syaitan. Sekarang saya nak sebut cara syaitan menipu. Dalam ayat ini sebut apa? Melalui daripada depan, belakang, kanan, kiri. Saya pernah sebut dalam satu kuliah, ulama menyebut antara cara syaitan menipu, cara syaitan ni menipu ni menghuraikan maksud ayat ni, iaitu daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Maksudnya apa? Pertama, cara syaitan menipu ataupun waswas, allazi waswisu fi sudurin nas. Cara syaitan waswas dalam hati manusia. Pertama, supaya manusia syirik. Syirik kepada Allah. Bila tak belajar agama, confirm syirik. Macam mana dia boleh mentauhidkan Allah kalau dia tak belajar agama, dia tak faham Allah, dia tak kenal Allah, dia tak tahu apa perintah Allah, confirm syirik. Bila tak belajar agama, confirm syirik. Jadi syaitan langkah pertama apa? Biarkan manusia jahil. Biarkan manusia tak belajar Al-Quran. Kalau nak baca silakan, kalau nak khatam silakan. Ini langkah pertama. Kalau dia nak jadikan manusia syirik gagal, dia pergi langkah kedua. Supaya manusia melakukan bid'ah. Bid'ah. Target syaitan yang kedua apa dah? Kalau kamu tak nak syirik, okey, tak apa. Tak nak sembah berhala, tak nak percaya pada bomo, okey. Tapi aku pastikan kamu akan buat benda bid'ah. Kenapa? Kenapa benda bid'ah? Target kedua. Sebab syaitan tahu, bila buat benda bid'ah, manusia biasanya tak akan bertaubat. Sebab dia rasa dengan bid'ah tu benda betul. Nampak macam baca Quran, tapi yang bukan caranya tak sama dengan Nabi. Nampak macam solat, tapi solatnya tak sama dengan Nabi. Nampak macam berzikir, tapi zikirnya menari macam-macam, tak sama dengan Nabi. Jadi dia tak rasa benda tu salah. Akhirnya dia tak bertaubat. Ini target kedua syaitan. Alhamdulillah, dengan Allah hantar coronavirus ni, ramai orang tak buat benda bid'ah. Dia tak boleh buat dah selawat perdana, munajat perdana, semua tak ada perdana dah. Sorang-sorang. Itu pun satu nikmat. Jadi target kedua, supaya manusia buat benda bid'ah. Kalau dia tak belajar sunnah, cukup mudah tertipu dengan taktik syaitan ni. Kalau dia tak belajar hadis Nabi, tak belajar sunnah-sunnah, habis. Dia ikut orang ramai je. Akhirnya dia rasa dia betul, dia rasa di siratul mustaqim, dia tak akan bertobat. Okey? Tapi kalau orang tu dah belajar sunnah, dia tak akan buat benda bid'ah. Syaitan pergi tahap yang ketiga. Step ketiga apa dah? Supaya melakukan dosa besar. Syirik tak? Bina bid'ah pun tak? Dia hasut buat dosa besar. Seperti apa? Derhaka pada mak. Kadang-kadang dia solat, kadang-kadang puasa. Tapi dengan mak habis. Dia tengki mak, dia tak ziarah mak, dia tak tanya khabar mak. Bila cakap tinggi suara, itu target syaitan. Akhirnya ibadat dia tak ke mana. Sebab antara dosa besar yang menghalang manusia masuk neraka, masuk syurga ialah derhaka pada mak bapak. Ataupun minum arak, ataupun berzina, ataupun rasuah, ataupun mengumpat. Mengumpat dosa besar. Kadang-kadang dia kaki solat, tapi dia juga kaki mengumpat. Ini target yang ketiga. Okey? Kalau gagal target yang ketiga, manusia mengelak je daripada dosa besar. Dia berjaya. Iman dia kuat. Maka target yang keempat, dosa kecil. Syaitan ada strategi dia. Itu yang Allah kata daripada kanan, kiri, depan, belakang. Itu strategi. Inilah maksud dia ni.
Dia step by step. Dia, sebab tu Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah larang wala tattabi'u khutuwati asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah kata jangan kamu ikut khutwat. Apa makna khutwat? Khutwat jamak kepada khutwah, satu. Apa dah? Langkah. Kalau khutwatun, langkah. Kalau khutwat, langkah-langkah. Maksud apa tu? Apa yang Allah nak bagi tahu? Syaitan ni dia akan menyesat kamu mengikut step by step. Bukan satu langkah aja. Khutwat. Apa dah? Inilah ni. Antara langkah-langkah syaitan, pertama dia suruh manusia syirik. Kalau gagal, buat bid'ah. Kalau gagal juga, buat dosa besar. Kalau gagal juga, buat dosa kecil. Ini khutwat. Jangan ikut. Dosa kecil apa dah? Kadang-kadang bercakap, kadang-kadang membazir makanan, membazir pakaian, membazir kereta, beli kereta lebih pada keperluan. Kadang-kadang telefon beli lebih, kadang-kadang buang masa. Itu dosa kecil. Kadang-kadang membazir air ketika mandi, ketika berwuduk. Okey? Dan dosa kecil, ingat, bila dilakukan berterusan, dia naik taraf. Dia menjadi nombor 3, dosa besar. Jadi syaitan nak, kalau tak nak buat berzina, okey, kamu kuat iman kan? Tak nak derhaka padamu apa? Okey, aku akan pastikan kamu buat dosa kecil tapi berterusan. Akhirnya naik tahap yang ketiga juga. Okey, kalau gagal juga yang keempat. Kalau yang keempat gagal dia manusia akan buat dosa juga, tapi bila buat dosa kecil terus bertaubat. Mana syaitan gagal. Sebab tu orang beriman bukan tak buat dosa. Orang beriman, Allah puji iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Sifat orang beriman, orang bertakwa apa dah? Bukan tak buat dosa. Bila buat dosa sama ataupun dia zalim pada diri sendiri, dia terus ingat pada Allah dan terus bertaubat dan tidak ulang. Yang syaitan nak apa dah? Bukan tak buat dosa. Bukan buat dosa, tapi buat dosa kecil tapi berterusan. Tak bertaubat. Okey? Jadi kalau menghasut manusia supaya buat dosa kecil berterusan, gagal. Syaitan pergi yang ketiga, yang kelima. Yang kelima, sibuk dengan perkara harus. Sibuk dengan perkara harus sehingga lupa mentaati Allah. Yang kelima, syaitan akan sibukkan benda dengan benda yang harus, bukan haram. Benda tu tak haram. Target dia apa dah? Kita sibuk dengan benda yang harus, akhirnya kita solat lambat. Sebab apa? Baca mesej. Baca mesej bukan haram. Tapi lama, lepas satu lepas tu jawab, buka gerut ni pula, akhirnya solat kita jadi lambat dan akhirnya solat kita tak khusyuk. Kadang-kadang dengan makanan harus, tapi kita fokus pada makan tu, masak sampai berjam-jam, nak kemah meja, sampai akhirnya solat kita lambat dan solat dalam keadaan penat dan tak khusyuk. Itu semua perancangan syaitan. Kadang-kadang disibukkan dengan apa? Perhiasan rumah. Kemah rumah lah, lipat baju lah, ambil masa lama. Berhati-hati, nampak kemas je, tapi solat berterabur. Kadang-kadang dengan pokok bunga kan, siram pokok bunga, jaga bunga. Kadang-kadang dengan kucing, jaga kucing, ya Allah, lebih daripada jaga anak. Sampai solat, puasa, sedekah dan banyak lagi zikir, baca Quran terabai. Kalau kita gagal berjaya juga, kita berjaya membuat benda yang baik, taat pada Allah, dan bila masuk waktu je, kita tinggal benda tu yang harus. Kita berjaya dan syaitan gagal. Dia akan pergi yang keenam. Langkah yang keenam. Langkah yang keenam, sibuk dengan
Yang keenam, meninggalkan perkara afdal. Kerana perkara yang kurang afdal. Langkah yang keenam apa dah? Syaitan akan sibukkan kita dengan perkara yang kurang afdal. Tadi harus harus ni tak ada apa-apalah. Tapi yang ni ada kebaikan, tapi kurang afdal. Dan kita sibuk dengan benda yang kurang afdal, akhirnya kita mengabaikan yang afdal ataupun yang lebih baik. Saya bagi contoh. Syaitan sibukkan kita, ini banyak berlaku. Syaitan sibukkan kita dengan baca Quran. Baca Quran baik tak? Baik. Tapi akhirnya kita tinggal benda yang afdal, lebih daripada baca Quran. Apa dia? Tadabbur. Kadang-kadang baca Quran sampai khatam, tapi satu ayat pun tak faham. Jadi antara perancangan syaitan, dia nak habiskan masa kita, nampak cantik je baca Quran, khatam Quran, tapi akhirnya baca Quran kita tak habis, tak memberi kesan apa-apa. Dia tak mengubah apa-apa. Sedangkan syaitan tahu Quran kalau difahami, dia akan mengubah manusia menjadi manusia terbaik. Bahkan Nabi kata, khairukum, sebaik-baik kamu ialah man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, bukan baca. Orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarnya. Syaitan tahu kalau manusia mula belajar Quran dan mula mengajar, dia akan menjadi terbaik. Bila terbaik, lagi susah untuk syaitan menipu. Maka syaitan akan sibukkan manusia dengan benda yang kurang afdal. Apa dah? Bukan tak baik baca Quran baik, tapi kurang afdal bila dibanding dengan tadabbur Al-Quran. Sekarang, sebelum ni, maaf saya cakap, sebelum ni orang sibuk dengan apa? Kalau nak masuk bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan, sibuk dengan tadarus Al-Quran. Bagus. Tapi 10 tahun dia tadarus, 10 tahun dia khatam, dia tak faham apa-apa, tak mengubah apa-apa. Dia tak memberi kesan dalam hati dan jiwanya. Itu salah satu perancangan syaitan. Jangan sangka baca Quran tu mesti baik sahaja, tak. Sebab Nabi pernah mencela orang yang baca Quran tapi tak faham. Nabi kata dalam satu hadis, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak berfikir tentang maksud. Jadi baca Quran pada zahirnya nampak baik, tapi yang lebih baik ialah kita berfikir, kita mentadabbur dan kita beramal. Jadi ingat perancangan syaitan, supaya kita tak berubah menjadi lebih baik, supaya kita tak meningkat iman dan amal soleh. Syaitan pastikan kalau tak nak buat dosa besar, kalau tak nak buat bid'ah, kalau tak nak buat dosa kecil, syaitan pastikan kita disibukkan dengan benda yang nampak baik, sehingga kita abaikan benda yang lagi baik. Boleh? Sekarang maaf saya cakap, ramai dah orang yang mula sibuk, dan saya pun ada dihantar mesej oleh student. Dia kata, Ustaz, ramai orang nak buat sekarang, nak khatam Quran, bukan dia khatam tapi secara berkumpulan. Dia cari 30 orang, setiap seorang baca satu juzuk. Setiap seorang baca satu juzuk. Kemudian bila 30 orang baca, ada kira khatam. Wallahualam, bagi saya itu adalah strategi syaitan. Supaya apa? Supaya apa? Ni yang keenam ni. Supaya kita tinggal benda yang lagi baik. Lagi baik apa dah? Ada yang lebih baik tak? Ada tak yang lebih baik daripada kita faham apa yang Allah cakap dan kita buat apa yang Tuhan kita suruh? Ada lagi lebih baik daripada itu? Tak ada. Sebab tu kata Ibnu Qayyim, kalau manusia tahu lau aliman nasu fi qiraatil Quran bitadabbur lashtaghala amma siwaha. Kalau manusia tahu kebaikan membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka manusia akan sibuk dengan baca Quran tadabbur, baca Quran tadabbur. Tak ada masa nak khatam ke, nak betul ataupun nak buat benda yang lain. Kalau manusia tahu kebaikan baca Quran dan tadabbur, manusia akan sibuk dengan tadabbur je.
Sebab tadabbur yang akan mengubah kehidupan kita. Tadabbur yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Tadabbur yang akan mensucikan jiwa kita. Tadabbur yang akan menyelesaikan masalah keluarga kita. Tadabbur yang akan memantapkan keimanan, keyakinan dan takwa kita kepada Allah. Kalau setakat baca, dia tak ke mana. Saya bukan tak setuju baca. Tapi saya nak bagi tahu, berhati-hati dengan perancangan syaitan. 30 tahun baca, tapi akhlak tak berubah. Sebab apa? Dia hanya membaca sahaja. Apatah lagi dia baca, dia bukan khatam pun. Yang khatam kumpulan, bukan dia. Tak pernah berlaku pada zaman Nabi, dia khatam secara berkumpulan. Tak pernah. Bahkan riwayat menyebutkan Osman bin Affan, dia khatam seorang-seorang seminggu sekali. Dan ramai lagi salafus salih, bahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam seorang-seorang, bukan 30 orang. Satu hari sekali. Kita ni mazhab apa saya tak tahu. Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat, Imam Syafi'i pun tak buat. Yang buat siapa? Orang ramai. Dah lah tak faham, khatam pula 30 orang. Minta maaf saya bagi tahu, berubahlah. Ini, sekarang kita banyak masa ni. Berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni kita sibuk, khatam 30 orang. Sekarang masa banyak, duduk kat rumah. Tak ada kerja dah, tak pergi kerja, duduk kat rumah je. Banyak kita jimat masa, tak payah hantar anak sekolah. Pun nak khatam ramai-ramai lagi. Bila kita nak berubah? Bila kita nak berubah? Buatlah sesuatu, tambah-tambah dekat Ramadan ni. Dekat dengan bulan Ramadan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata bila masuk bulan Sya'ban, salafus salih ni dia tinggal urusan dunia. Salah seorangnya Amru bin Qais. Amru bin Qais rahimahullah, kata Ibn Rajab, dia kata Amru bin Qais bila masuk je bulan Ramadan, dia tutup kedai dia. Bukan sebab PKP. Tak. Sebab dia nak bersedia untuk sambut bulan Ramadan. Tengok sahabat-sahabat dulu dan salafus salih, dia nak sambut bulan Ramadan dengan baiki hubungan dengan Al-Quran. Sampai dia tutup kedai, tutup perniagaan. Sebab dia tahu, kalau tak ada persiapan dalaman, kalau tak baiki hubungan dengan Al-Quran sebelum Ramadan, maka dia tak akan berubah di bulan Ramadan. Sebab bila masuk bulan Ramadan, kita akan disibuk pula dengan benda yang lain. Contoh dengan solat tarawih, dengan sekarang Alhamdulillah bazar Ramadan tak ada. Harap-harap bulan Ramadan tahun ni adalah yang terbaik dalam hidup kita. Sebab tak banyak gangguan. Tak payah pergi masjid, tak payah pergi bazar Ramadan. Masa kita lebih banyak di rumah, masa kita nak solat banyak mana, nak baca buku masah kat depan ke, nak baca satu juzuk ke, terserah. Jadi saya rasa ini satu nikmat, satu rahmat yang Allah bagi pada kita, supaya Ramadan kali ini kita boleh fokus dibanding dengan yang lain. Bazar Ramadan tak ada, nak buat makanan banyak-banyak pun dah tak ada kan. Nak beli pun susah, duit pun tak banyak. Jadi ambillah peluang, gunakan masa, gunakan nikmat ni untuk semakin dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran. Jadi pastikan, jangan kita tertipu dengan langkah-langkah syaitan ni. Bila kita gagal, kita termasuk orang yang dijangka oleh syaitan, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Semoga Allah masukkan kita dalam kumpulan orang yang bersyukur, yang terlepas daripada semua langkah-langkah syaitan, insya-Allah. Okey. Pukul apa jam? 12:11. Okey. Ini baru satu ayat. Tapi satu ayat pun kita dah 3 4 5 ayat kita kaitkan. Satu ayat apa dia? Surah Sabah ayat 20. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Yang ketiga surah apa tadi? Surah Sabah, surah Al-A'raf. Banyak lagi 4-5 surah. Jadi walaupun daripada surah Ibrahim satu ayat je, tapi yang berkaitan dengan ayat ni kita tadabbur 4-5 ayat insya-Allah. Jadi masa saya rasa nak sambung ayat yang ke-9 ni panjang. Jadi kita buka pada soal jawab. Kita buka pada soal jawab. Ustaz, mohon bagi doa untuk diamalkan supaya kita tidak tertipu oleh syaitan.
Doa supaya tidak tertipu oleh syaitan, Allah sebut dalam Quran. Boleh buka surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 97. Surah Al-Mu'minun ayat 97. Sembilan puluh tujuh dan 98, boleh hafal ayat ni. Apatah lagi dia doa daripada Al-Quran. Satu huruf 10 pahala. Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul, wahai Muhammad, sebutlah ataupun bacalah doa ini. Apa doa tu? Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau wahai Tuhan, min hamazatis syayatin, daripada hasutan. Hamazat, hasutan, sama dengan waswas. Aku berlindung daripada hasutan syaitan. Dan yang kedua, ayat 98. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhan, aku berlindung juga dengan engkau, wahai Tuhanku, an yahdurun, daripada syaitan tu hadir dalam urusan kehidupanku. Ketika solat, ketika nak baca Quran, ketika berwuduk, ketika ada masa kosong, ketika sehat, aku minta syaitan tu bukan setakat dia tak tipu aku, tapi dia tak hadir dalam urusan kehidupanku, supaya dia jahat. Apa ni? Dia pergi jauh. Ni doa daripada Al-Quran. Boleh baca doa ni. Tapi mula daripada Rabbi, jangan mula daripada Qul. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Dua benda kita minta. Satu, lindung daripada hasutan syaitan, tipu daya syaitan. Yang kedua, supaya syaitan tak datang dekat pada kita. Bukan setakat dia tak tipu, tapi dia tak datang dekat daripada kita. Sebab bila dah datang dekat, bila hadir dalam hati kita, memang susah untuk kita tepis. Kadang-kadang bersembang kosong kan. Kadang-kadang tengah baca Quran mengantuk, macam-macam. Okey? Ustaz, bagaimana cara nak elak daripada permainan syaitan? Ke sama ni? Sama je. Bagaimana nak elak daripada permainan syaitan? Dia Nabi sebut dalam satu hadis, ihfazillah yahfazka, jagalah perintah Allah, jagalah perintah Allah, nescaya Allah akan jaga engkau. Bila kita jaga perintah Allah, Allah akan jaga kita. Allah jaga kita daripada apa ni? Semua, termasuklah hasutan, tipu daya, perancangan jahat syaitan. Allah jaga daripada perancangan jahat manusia, daripada apa saja bentuk kejahatan. Dan kejahatan yang paling jahat ialah kejahatan syaitan. Kejahatan bisikan syaitan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi bagaimana cara nak mengelak daripada tipu daya syaitan selain pada doa ialah kita tadabbur Al-Quran, satu ayat demi satu ayat, kemudian amalkan. Yang ni syaitan takut. Syaitan bila tengok kita nak buat sesuatu yang boleh mengubah hati kita, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, iaitu dengan tadabbur, yang ni syaitan halang. Kadang-kadang dia sibukkan dengan urusan sampai tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Kadang-kadang dengan anak, dengan dunia, dengan perniagaan, dengan duit, sampai tak ada masa nak. Maka nasihat saya, jadikan matlamat utama kita ialah Al-Quran. Sebagaimana kata Ibn Qayyim, kalau kita tahu nikmat boleh baca dan faham Al-Quran, maka kita tak ada masa untuk benda yang lain, kecuali keperluan hidup. Tak ada masa dah nak bersembang kosong, kadang-kadang 5 minit berfikir kosong, tak ada. Sebab tu Nabi hidupnya penuh dengan Al-Quran. Malam-malam baca Quran, solat sampai berjam-jam, baca pula satu rakaat sampai 3 surah ataupun 5 juzuk satu rakaat. Siang hari pula Nabi bila balik, satu masa Nabi balik daripada satu tempat, bila nak balik ke rumah, Nabi lalu di belakang rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Bila balik tu Nabi mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran, dan suara Abu Musa ni suara yang sedap.
Bila sedar dan baca pula Al-Quran, Nabi terpegun, Nabi duduk berdiri mendengar sampai habis. Lepas tu dah habis Abu Musa baca, Nabi pun balik. Besok Nabi beritahu kepada Abu Musa, kamu tahu tak semalam aku dengar kamu membaca Al-Quran. Abu Musa kata, aku tak tahu. Kalau aku tahu, aku akan baca lagi. Kalau aku tahu engkau sedang mendengar. Apa pengajaran daripada kisah ni? Pengajarannya ialah Nabi jadikan Al-Quran sebagai matlamat hidup. Walaupun ada urusan lain nak balik rumah, tapi bila dengar perintah Allah, Nabi terhenti. Maknanya Nabi boleh create masa untuk benda yang paling utama dalam hidup. Jangan kita create masa untuk dunia, untuk cari duit. Tapi untuk Al-Quran yang paling penting, yang akan meselamatkan kita di akhirat, kita tak boleh cari masa untuk Al-Quran. Sedangkan dialah penyelamat kita di akhirat besok. Maknanya hidup kita dah terbalik dah. Matlamat nak selamat kat dunia, bukan nak selamat di akhirat. Kalau matlamat nak selamat kat akhirat, kita kena cari masa sebanyak yang mungkin untuk Al-Quran. Bacalah 2-3 jam. Tama-tama musim PKP ni, kita tak ada alasan dah. Tak ada masa, tak ada alasan. Duduklah dengan anak-anak lepas subuh, duduk baca sama-sama, tadabbur sama-sama, hafal sama-sama. 1 jam pagi ke, lepas tu lepas maghrib lagi. Duduk dengan anak. Nak buat apa lagi kat rumah? Kalau di musim sekarang, yang Allah bagi masa banyak ni, pun tak mendekatkan kita pada Al-Quran, pun tak menjadikan kita faham Al-Quran, memang susah untuk kita berubah. Jadikan apatah lagi sekarang kita nak sambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan keampunan, bulan rahmat. Tapi ingat, bulan Ramadan tidak ada nilai kalau tidak ada Al-Quran. Sebab itu Quran turun di bulan Ramadan, dan kerana itulah bulan Ramadan menjadi mulia sebab Al-Quran. Jadi masuklah bulan Ramadan dengan kita baiki diri kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Rapatkan, banyakkan baca, banyakkan tadabbur. Semoga bila masuk bulan Ramadan, kita lagi banyak membaca dan lagi banyak tadabbur. InsyaAllah selepas Ramadan kita akan berubah. Saya nampak ini salah satu hikmat terbesar Allah. Allah jadikan, Allah hantar coronavirus menyebabkan ada PKP dan manusia tak boleh nak keluar. Nak pergi masjid pun tak boleh, nak solat tarawih pun tak boleh, solat 5 waktu Jumaat pun tak boleh. Hikmahnya apa? Ini pada pandangan saya, Allah nak menguji kita. Selama ni kamu bulan Ramadan, kamu baca Quran, tapi cara yang tak berkesan. Tadarus ramai-ramai, khatam ramai-ramai, kemudian tak faham apa-apa. Dah berpuluh tahun kamu buat macam tu. Sekarang aku nak tengok, sekarang kamu tak boleh berkumpul ramai-ramai. Apa kamu buat dengan Quran ni? Kamu tadabbur tak? Kalau tak juga, gagal. Sama juga, sebelum ni kalau bulan Ramadan, kamu solat tarawih di masjid kan. Kamu pergi ramai-ramai. Sekarang aku nak uji. Betul tak kamu pergi solat tarawih, kamu pergi masjid kerana Allah? Sekarang aku nak uji. Sekarang aku tak benarkan pergi masjid. Aku nak tengok di rumah solat ke tak? Di rumah solat tak? Kalau solat berapa rakaat? Kalau solat baca surah apa? Ini pilihan kamu sendiri. Kamu nak solat berapa rakaat? Kamu nak baca panjang? Aku nak tengok. Ini sebagai ujian. Dan juga Allah nak uji kita. Sekarang sebelum ni kamu sibuk, banyak urusan bulan Ramadan. Kerja masih kerja, bazar Ramadan pun adakan. Kamu ada alasan, sekarang kamu tak ada alasan. Jadi peluang yang terbaik untuk kita, khususnya orang Islam, untuk bagi masa kepada Al-Quran. Sebab tu Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bulan Sya'ban ni bulan bacaan. Bulan pembaca dan pentadabbur Al-Quran. Sehingga saya sebut tadi, ada ulama salafus salih dia tutup kedai sebab nak fokus bersihkan diri, bersihkan hati sebelum dia masuk bulan Ramadan yang penuh dengan keampunan rahmat Allah. Macam tu Ustaz, kalau taubat dosa-dosa kecil tapi berulang lagi lakukan, taubat itu dikira tak? Kalau buat dosa kecil, kemudian bertaubat, kemudian buat lagi. Tengok. Kalau dia bertaubat daripada dosa kecil itu, dosa kecil ni kadang-kadang boleh terhapus dengan amal soleh. Kadang-kadang kita ambil wuduk, gugur dosa kecil. Kemudian buat lagi, tak apa, ambil wuduk lagi, gugur insyaAllah. Kadang-kadang dengan melangkah pergi ke masjid. Kadang-kadang dengan baca zikir lepas solat, subhanallah 33, Allahu Akbar, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Kadang-kadang kita zikir pagi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Semua dosa kecil gugur. Jadi dosa kecil insya-Allah lebih mudah gugur dibanding dengan dosa besar. Yang kedua, Ustaz, bagaimana nak kawal sikap meninggi suara cepat marah pada suami?
Bagi saya satu cara aja. Bagaimana nak kawal sikap meninggi suara, cepat marah pada suami. Sebenarnya, orang yang cepat marah ni ialah orang yang hatinya tidak ada Al-Quran. Maaf saya cakap. Orang kalau hatinya ada Al-Quran dan dia faham, mulutnya selalu baca Quran, hati menjadi tahan, hati menjadi sabar, jiwanya tenteram. Berlaku apa saja, dia ingat pada Al-Quran. Sebab Allah kata, orang bertakwa mesti al-kazimin al-ghaiza. Orang bertakwa, calon syurga mesti tahan marah. Bila dia faham ayat tu, dia tak jadi marah. Kenapa aku nak marah suami sampai terlepas syurga? Itu kerja tidak cerdik. Jangan kerana nak lepas geram sampai terlepas nikmat yang besar. Jadi kalau Quran selalu di bibir, selalu di hati, insya-Allah boleh kawal emosinya, boleh tahan marahnya insya-Allah. Jadi banyakkan masa baca dan tadabbur Al-Quran. Bacalah terjemahan. Saya suruh anak saya baca Quran terjemahan. Sepanjang PKP ni baca ayat Quran, baca terjemahan. Kalau habis saya bagi hadiah. Sebab saya tahu, saya cukup yakin. Bukan semua ayat Quran tak boleh faham. Ada terjemahan yang boleh faham. Dalam banyak dia baca tu, kalau sampai 30 juzuk, mungkin ada beberapa ayat boleh menyentuh hati dia. Kita nak duduk bersama dia untuk dia baca Quran ataupun nak bagi dia faham, kita tak mampu, masa tak cukup. Maka kita suruh dia baca terjemahan dan bagi tawaran. Kalau habis Quran dan sekali dengan terjemahan, abah ataupun umi akan bagi RM100. Bagi tawaran. Dia tak ada kerja kat rumah. Tengok duit insya-Allah. Yang kedua, kita buat ramai-ramai. Jangan suruh saja. Kita sebagai ibu bapa jadikan contoh. Kadang-kadang anak ni bila kita suruh, kita tak buat, dia tak akan terdorong. Jadi duduk sama-sama, buat sama-sama. Baru insya-Allah bagi motivasi pada anak-anak. Jadi mulut dan masa kita selalu dengan Al-Quran. InsyaAllah, ubat yang paling mujarab untuk tahan marah. Untuk kawal emosi. Yang ketiga, banyak strategi syaitan sampai rasa macam tak selamat. Tak, jangan rasa tak selamat. Bila kita rasa tak selamat, sebelum ditipu, memang kita dah tertipu. Belum ditipu, dah rasa tak selamat. Allah sebut dalam Quran, tipu daya syaitan daif. Tipu daya syaitan adalah lemah. Jadi kalau Allah berkata awal lagi, tipu daya syaitan lemah, kita pula surrender awal, memang kita teruk sangatlah. Syaitan tak boleh tipu kita kalau kita kuat. Jadi sebab tu syaitan kacau ni siapa? Siapa yang nak siratal mustaqim. Apa dia? Iaitu dia mula tadabbur Al-Quran, dia mula faham satu ayat demi satu ayat. Dan bila dia tadabbur, dia seronok, apa jadi? Apa jadi? Masa dia ada kosong je baca Quran, ada kosong je baca tadabbur. Akhirnya sebahagian besar harinya habis dengan Quran. Dan bila banyak masa dengan Al-Quran, lagi sukar untuk syaitan kacau. Itu je, bagi saya senjata paling ampuh untuk melawan syaitan ialah selalulah baca dan tadabbur Al-Quran. Kalau 5 jam satu hari, lagi bagus. Kalau Imam Syafi'i boleh khatam sekali sehari, kalau bulan Ramadan 2 kali sehari, kita paling-paling kurang 1 juzuk ke satu hari, ataupun 2 juzuk ke satu hari, targetnya 15 hari kita khatam sekali. Okey, yang seterusnya, kenapa tak disebut dari arah atas dan daripada bawah? Sebenarnya Allah nak bagi contoh je. Syaitan tu tipu daripada depan, belakang, kanan, kiri. Maksud apa? Sebagai simbolik je. Syaitan tak akan putus asa. Syaitan akan buat apa saja. Kalau ada depan, depan. Kalau ada belakang, belakang. Kalau ada kanan, kiri. Kalau gagal depan, dia akan melalui cara belakang. Itu contoh saja. Simbolik saja. Bukan mesti dia datang daripada depan. Tak. Kadang-kadang dia datang dengan cara tadilah, langkah tadi. Tak mesti daripada depan, tak mesti daripada belakang. Itu hanya sebagai contoh. Yang seterusnya, boleh kita dengar baca Al-Quran dari mana-mana qari, tapi dalam masa sama kita buat kerja lain dan tak fokus dengan ayat yang dibaca. Dan adakah perbuatan ini termasuk seperti mana ada ayat Allah yang mencela orang yang dengar Quran tapi buat tak tahu ayat Allah. Sebenarnya tak bagus. Kata ulama, bila dipasang Al-Quran, tak boleh kita buat kerja lain. Sebab bercanggah dengan perintah Allah. Allah sebut dalam surah Al-A'raf, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibaca Al-Quran, adalah kamu diam dan dengar. Sebab apa? Yang bercakap tu Tuhan. Saya nak tanya, kalau suami tengah bercakap, boleh tak kita buat kerja? Nampak beradab tak?
Suami nak cakap kan, kita kata, okey, bang nak cakap sekejap, saya nak masak. Sambil saya masak, bang cakap. Sampai hati tak nak buat? Tak. Walaupun dia hanya suami je. Kalau bos kita, kalau mak bapak kita, lagi tak sanggup. Ini apatah lagi Tuhan yang tak pernah cakap yang batil, yang tak pernah cakap yang sia-sia. Semua yang Allah cakap dan Quran adalah hak dan baik untuk kita. Maka bagilah masa. Subhanallah. Kamu ni sampai tak ada masa nak dengar ayat Allah, sehingga sambil masak baru nak dengar. Teruk tak kita? Teruk. Berapa banyak masa kita bagi pada orang, pada anak, pada suami, pada kawan. Tapi bila nak bagi pada Allah, sambil masak. Orang macam ni yang Quran tak masuk dalam hati. Sebab dia tak rasa kebesaran Al-Quran. Sebab tu saya nak sebut juga adab baca Quran. Kata ulama, walaupun tak wajib menutup aurat kan, tapi ulama kita adab nak baca Quran, kena tutup aurat. Supaya kita rasa Quran tu hebat, kata-kata Allah tu hebat. Dan kena berwuduk, dan kena menghadap kiblat, dan kena duduk elok-elok. Sebab kita nak baca kata-kata Allah ni, walaupun tak wajib, tapi kena ada rasa hormat, rasa kehebatan kata-kata Allah. Dan lagi yang tak lagi beradab pada, kena tengok maksud dia. Kadang-kadang dah ambil wuduk dah, pakaian dah cantik, tapi tak faham apa, lagi tak beradab dengan Allah. Macam kita nak bagi tahu, yang engkau cakap ni macam tak ada faedah untuk aku faham. Aku nak betulkan tajwid je. Itu lagi kita merendahkan Allah, merendahkan Al-Quran. Bahkan disebut ulama' dahulu, bila nak baca Quran, dia pakai kemas-kemas, pakai serban, pakai baju elok-elok. Sebab macam dia nak menghadap raja. Nak menghadap raja, mestilah duduk elok-elok, pakaian pun kemas dan beradab. Itu raja, ini Tuhan. Jadi antara sebab kita baca Quran tak memberi kesan, sebab tidak ada rasa hormat. Sebab tidak ada rasa hormat kepada pemilik Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, adakah pelaksanaan wakaf Al-Quran yang kita lihat hari ini termasuk dalam permainan? Saya rasa wakaf Al-Quran ni bukan satu keutamaan, bukan satu keperluan. Orang yang wakaf tak faham, orang yang jual Quran tak faham, orang yang beli pun tak faham. Quran diturunkan untuk ditadabbur. Jadi dah menyimpang. Saya pun risaulah, ini adalah langkah strategi syaitan. Orang nak menggunakan Al-Quran, yang menjual nak duit. Yang nak wakaf, alasannya nak pahala. Tapi dua-dua tu bukan tujuan itu Al-Quran diturunkan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Kami turun Al-Quran untuk merawat penyakit dalam hati kamu. Bukan untuk dapat duit, bukan untuk dapat pahala. Macam mana kamu dapat pahala kalau dalam hati kamu penuh dengan penyakit riak, dengki, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak payahlah wakaf Al-Quran. Tapi pastikan orang yang kita bagi itu dia faham Al-Quran dan beramal. Itu lagi penting. Okey, habis tak okey. Cukup ada iklan sikit Okey, sebelum tu saya nak cakap sikit je 5 minit pasal persiapan untuk menghadapi Ramadan. Sebelum iklan bulan Ramadan ni dia macam pengantin lah, macam pengantin. Macam mana kita sambut pengantin? Kalau kita kahwin, macam mana perasaan kita nak sambut pengantin? Ceria, seronok, bersiap awal kan? Dan kita sanggup habiskan duit yang banyak. Padahal dia manusia je. Dia tak boleh ampunkan kita. Dia tak boleh bagi rahmat. Dia tak boleh bagi keberkatan. Dia tak memudahkan kita untuk masuk syurga. Tapi kita sambut pengantin begitu seronok, begitu teruja. Sanggup habis duit macam-macam. Dan bahkan berbulan-bulan kita dah bersedia untuk sambut pengantin. Tapi bulan Ramadan ni, bulan yang boleh memberi rahmat pada kita. Bulan yang boleh bagi keampunan pada kita. Bulan yang boleh membebaskan kita daripada neraka. Bulan yang boleh menggandakan amalan kita sebanyak 1000. Maka takkanlah kita tak suka nak sambut bulan Ramadan. Bulan yang syaitan-syaitan dirantai. Macam mana orang yang buat dosa tak suka bulan Ramadan, sedangkan di bulan Ramadan syaitan dirantai. Macam mana orang yang nak bertaubat kepada Allah tak suka, sedangkan di bulan Ramadan pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Macam mana kita tak suka? Bila tak suka nak sambut Ramadan, kita ada masalah. Masalah apa? Itu berkait dengan Al-Quran.
Sebab Quran dengan Ramadan dua benda yang tak boleh dipisahkan. Tidak ada kelebihan Ramadan kalau tidak ada Al-Quran. Jadi sambutlah bulan Ramadan dengan penuh teruja, dengan penuh kegembiraan, dan yang paling penting persiapan. Bertobat daripada semua dosa. Dah bertobat, step yang kedua, mula banyakkan baca Al-Quran. Bagi banyak masa untuk Al-Quran. Kalau saya, bagilah 5 jam satu hari. Tak rugi pun. Lagi pula kita dah memang tak keluar ke mana dah. Bagilah 5 jam. 1 pagi, 2 jam pagi, 1 jam tengah hari, 1 jam petang. Tambah lagi lepas maghrib. Bagilah 5 jam sekali untuk Al-Quran. Dan kita hidup 40 tahun, 50 tahun. Tak ada masa untuk Quran. Kalau ada masa pun, dah penat, dah letih, dah mengantuk. Itu pun tak faham. Bila lagi nak bagi masa yang mahal, masa yang bernilai untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persiapan yang paling penting bertaubat daripada semua dosa. Yang kedua, bina hubungan kita dengan Al-Quran. Sebab itu, kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata, Buluwu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun azimah ala man aqdarahu Allahu alaihi. Dengar, kata Ibn Rajab Al-Hambali, tibanya bulan Ramadan, sehingga kita sempat bulan Ramadan dan sempat berpuasa di bulan Ramadan adalah nikmatun azimah. Satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar kalau Allah takdirkan kita dapat Ramadan dan dapat berpuasa. Kenapa? Ibn Rajab bagi dalil lah. Nikmat yang terbesar bagi orang beriman, antara nikmat yang terbesar bulan Ramadan. Apa dalilnya? Okey, ada dalil daripada hadis yang sahih. Ada dalam hadis ini menyebut 3 orang berjihad di jalan Allah. 2 orang mati syahid. 2 orang mati syahid. Yang seorang lagi tak mati. Dan seorang yang tak mati sempat masuk bulan Ramadan. Kemudian, ada seseorang bermimpi. Dia bermimpi, dia tengok di akhirat besok, 2 orang yang mati syahid tu lewat masuk syurga. Yang seorang ni yang tak mati syahid ni masuk awal daripada 2 orang. Jadi orang yang bermimpi ni jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa kau bermimpi yang 2 orang mati syahid ni lambat masuk syurga, yang tak mati syahid pula masuk awal? Apa kelebihan dia? Dengar hadis Nabi. Nabi kata, alaisa shalla ba'dahuma kaza wa kaza salatan wa adraka Ramadan fasamahu wa wallazi nafsi biyadihi inna bainahuma la'ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Dengar jawapan Nabi. Nabi kata, bukankah yang tak mati syahid ni sempat solat sekian, dan sempat Ramadan, dan dia puasa bulan Ramadan sekian, maka demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, kata Nabi, antara 2 orang yang mati syahid dengan seorang yang tak mati syahid tapi sempat solat, sempat puasa, antaranya macam antara langit dan bumi. Maknanya yang tak mati syahid ni dibanding dengan yang mati syahid di medan jihad pula, yang tak mati syahid lagi baik dan jauh bezanya. Sebab apa? Sebab dia sempat bulan Ramadan. Ini Ibn Rajab bagi dalil kenapa nikmat yang sangat besar di bulan Ramadan. Sebab bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan, dan yang paling hadiah paling istimewa ialah kita beribadat 1 malam dapat pahala 83 tahun, semuanya bersih, tidak ada dosa. Jadi marilah kita sama-sama bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan yang tak berapa hari lagi, bukan dengan persiapan makanan, tapi persiapan dengan bertobat, bersihkan hati dan dekatkan diri kita kepada Allah bagi masa sebanyak yang mungkin dengan Al-Quran. Mulalah baca Quran terjemahan. Tak faham, tinggal baca yang next. InsyaAllah dalam 30 juzuk tu, dalam 6,000 ayat, mungkin ada 2-3 ayat yang boleh menyentuh hati kita untuk kita melonjak menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa cukup setakat tu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada saya. Sekarang jangan ke mana-mana, tengok iklan. Ada iklan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.